Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, sekali lagi tuan-tuan dan saya berada dalam ruangan 30 luahan perasaan suami. Tuan-tuan, cara kita sedar tak sedar kita dah berada kepada luahan perasaan suami yang ke-9. Apa dia? Wahai isteriku, janganlah pilih kasih terhadap anak-anak. Wahai isteriku, jagalah anak-anak, zuriat kita, jangan beza-bezakan kasih sayang di antara mereka. Para penonton, anak kita ni berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai sifat, berbagai-bagai perangai, berbagai-bagai tantrum, berbagai-bagai luahan perasaan dalam berbagai bentuk oleh beberapa orang anak kita. Yang laki-laki ada satu type, yang perempuan ada satu type. Laki-laki pula ada sub lagi, ada sub type dia. Dan perempuan pula ada sub kepada type-nya. Dalam keadaan kita mempunyai anak, terutama anak yang ramai, maka kita seharusnya saudara-saudara melihat, menanggapi anak-anak kita itu secara yang seadanya. Pertama, bila nasihat suami kepada isteri, janganlah pilih kasih terhadap anak-anak. Tolong, saya dalam menjalankan program dengan anak-anak, summer camp namanya, smart learning namanya, program jati diri remaja namanya, program remaja awal remaja namanya, berbagai-bagai program selama 35 tahun saya menjalankan program ini. Masak sangat jugalah saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak. Terdapat anak-anak yang mengadu kepada kita. Anak-anak yang mengadu dalam keadaan rupanya pun rupa perasaan yang tertekan. Pasal apa perasaan yang tertekan? Di antaranya, dia kata kakaknya lebih disayangi oleh mak daripada dirinya sendiri. Abangnya lebih disayangi mak daripada dirinya sendiri. Waktu abang hari lahir, dia ada pemberian, ada hadiah. Waktu dia punya hari lahir, tak ingat pun, mak tak sebut pun. Abang pergi sekolah, belanja sampai RM4. Dia pergi sekolah, belanja RM1 saja. Salah abang, ditutup. Salah dia, direncanakan di rumah itu. Para penonton, jangan buat perkara ini. Anak kan ada perasaan, anak kan ada jiwa halus. Anak kan ada jiwa, kadang-kadang jiwa memberontak ada pada dirinya. Sebab itu kalau misalnya kita lebihkan seseorang dan mengurangkan seseorang, apa kata dia? Misalnya, tuan-tuan selalu bercakap kepada anak yang pandai saja. Anak ada 4 orang, yang 3 orang tu pandai. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kita bercakap dengan dia saja. Puji dia saja. Orang datang kita puji dia, tetamu datang kita puji dia, saudara datang kita puji dia. Apa halnya yang nombor 23? Apa halnya yang nombor 30? Kelas dia ada 35, dia nombor 30. Orang ini perlu dibelai. Orang perlu disayangi. Orang ni perlu dimotivasi. Orang ni perlu diketengahkan. Orang ni perlu sangat diberikan, kata orang, ucapan-ucapan, diberikan rangsangan-rangsangan yang dapat merangsang dia, supaya dia tidak terus duduk dalam gerobok nombor 30 daripada 35 tadi, gerobok 23 daripada kelas 30 orang tadi, supaya dia pun macam abang, macam kakaknya, boleh meneliti dan satu masa nanti boleh meniti, masuk jadi nombor 1. Mungkin UPSR tidak dapat 5A, tapi PMR dia dapat 8A. Mungkin PMR dia dapat hanya 3A saja, tapi SPM dia boleh dapat 10A1. Jadi tuan-tuan dan puan, kesan daripada kita memilih-milih kasih sayang terhadap anak-anak, membeza-bezakan kasih sayang, kesannya sangat dramatik. Mungkin ada anak-anak kadang-kadang yang marah dengan ibu bapa, geramnya pada ibu bapa. Dia nak meninggalkan rumah, nak lari daripada rumah. Mungkin anak-anak yang geram kepada ibu bapa, kunci bilik daripada mak bapa. Masuk bilik terus kunci, masuk bilik terus kunci.
tak berkomunikasi dengan ibu, tak berkomunikasi dengan ayah, tak berkomunikasi dengan adik-adik. Yang ketiga, mungkin anak-anak itu memegang perasaan. Akhirnya dia akan meletup perasaan itu. Perasaan itu akan meletup. Bila explosion letupan ini berlaku, saya rasa keluarga itu akan menerima akibat daripada kita membeza-bezakan kasih sayang kepada anak-anak. Yang keempat, saya rasa dalam hal yang sedemikian, kadang-kadang bila anak-anak itu menerima kasih sayang yang tidak seimbang, dia mencurahkannya kepada kawan-kawan. Kawan-kawan sebaya tak dapat memberikan nasihat macam tuan-tuan, macam puan-puan yang sudah lama hidup daripada kawan-kawan sekolahnya yang sebaya dengan dia. Bahaya kalau dia mendapatkan misalnya hanya nasihat daripada teman-teman sebaya dengan dia. Tuan-tuanlah jadi juru nasihat, tuan-tuanlah jadi juru pembimbing. Apapun, akhirnya saya nak menyebutkan, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya ibu-ibu yang sedang mengikuti siaran ini, mari kita layan sama rata anak kita. Yang comel dilayan, yang tak berapa comel pun dilayan, yang hitam dilayan, yang putih pun dilayan. Kan? Yang gemuk dilayan, yang kurus pun dilayan, yang pandai dilayan, yang kurang pandai pun dilayan. Yang pandai melayan ibu bapa dengan yang tak pandai layan ibu bapa pun sama-sama dilayan. Supaya satu masa nanti taraf hubungan antara ibu dengan ayah dan anak-anak berlaku dalam satu keadaan yang mengizinkan ibu bapa memimpin anak-anak supaya sama-sama meniti tingkat-tingkat kejayaan, tangga-tangga kejayaan. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.